Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya ada satu topik menarik ya, berhubung Zaid Amidi. Tapi sebentar ya, saya nak cek sekiranya audio saya okey ke tidak ya. Nampaknya okey lah. Baik, okey. So hari ini saya ada topik menarik. Ini berkaitan dengan Zaid Amidi. Tetapi sebelum itu saya nak buat satu pemberitahuan. Saya telah diminta untuk menjadi panelis bersama dalam sesi Politikopi ya, menerusi Dialektika TV ya, Facebook Dialektika TV, DIALEKTIKA Dialektika TV, esok ya, pukul 9.30 malam. Jadi saya pun telah bersetuju menerimanya, dan saya difahamkan ya petang tadi bahawa panelis bersama adalah Datuk Zahrin Muhammad Yassin ya, Datuk Zahrin yang kan dipecat dari UMNO tu oleh Zahid, dan juga Iswardi Morni. Okey, so itu saya dipahamkan lah. So apa-apa perkembangan pun saya akan buat pengumuman besok, dan saya pun akan berbincang dengan Dialektika TV jika hendak disiarkan bersama serentak di dalam Facebook saya. So ini kemudian lah. Okey, tajuk dia saya tidak tahu lagi, jadi kita tunggu Dialektika TV berhubung dengan tajuk. Tapi saya kira ini perkembangan politik semasa lah. Okey, jadi hari ini saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Zahid. Zahid ni kalau tak temberang, tak bohong, bukannya Zaid Amidi. Okey, jadi di dalam satu perhimpunan UMNO, Zahid memberitahu, dia mengajak rakyat untuk bersama sepakat, sehati sejiwa memilih Barisan Nasional. Ya, hebat ya. Sepakat, sehati sejiwa meyakini memilih Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran yang menjaga masa depan. Ini saya nak ulas ya. Okey. Di samping itu, dia berkata pernah terbentuk Pakatan Rakyat, kemudian berpecah menjadi Pakatan Harapan. Berpecah lagi angkara persengketaan kuasa, lalu terbentuk Perikatan Nasional. Sebahagian yang lain pula menubuhkan Parti Serpihan. Okey. Dua perenggan ni saya nak ulas ya. Okey, jadi pertama sekali, Zahid ni daripada retorika ni, pertama sekali yang perlu diambil perhatian oleh pembangkang ialah BN tiada isu. Bila orang tak ada isu dan terpaksa tipu secara terbuka, itu adalah petanda jelas mereka sebenarnya tidak ada isu. Bermakna ini sekaligus menambah keyakinan bahawa pilihan raya ini adalah untuk menyelamatkan Tengku Zahid, seperti mana yang diakui oleh Zahid dalam Konvensyen MIC, bahawasanya pilihan raya diawalkan hanya kerana kes mahkamah pendakwaan dan ketakutan bahawa pemimpin-pemimpin parti-parti komponen lain akan turut didakwa. Okey, sekaligus menimbulkan pandangan bahawa Zahid tahu ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin parti-parti komponen lain, dan disebabkan itu parti-parti komponen lain setuju dengan dia untuk membubarkan awal parlimen. Jadi di sini bila kita lihat retorika sebegini sebagai bahan kempen, kita secara automatik tahu bahawa tidak ada sebab yang cukup kukuh parlimen dibubarkan. Kerana jika ada sebab itu, semestinya ianya diwar-warkan. Contohnya, saya bubarkan parlimen sebab kami yakin 100% BN akan menang, malah kita akan dapat majoriti besar, sekaligus kami boleh janjikan satu barisan yang lebih stabil berbanding dengan yang ada sebelum parlimen bubar. Tidak ada. Malah kalau kita lihat kenyataan Ismail Sabri semalam, dan ambil juga kenyataan Zaid Amidi terdahulu yang anda boleh rujuk dalam live saya semalam ya, wajib ya anda rujuk live saya semalam, saya akan letak link di ruang tajuk. Jelas menunjukkan mereka tidak 100% yakin BN akan menang ya. Zahid kata jangan sebab parlimen tergantung tak nak bubar parlimen, bermakna dia tidak yakin BN akan menang. Maknanya dia sekalipun BN nak kalah pilihan raya, dia tetap mahu pilihan raya awal. Ismail Sabri pula beri bayangan dia tidak 100% yakin BN akan menang apabila memberitahu
Kita tunggu lepas pilihan raya untuk memikirkan bagaimana nak bentuk kerajaan, nak kerjasama dengan parti-parti mana. Kalau sebelum-sebelum PRU 14, PRU 13, 12, 11, 10 dan sebagainya, tidak pernah ada kenyataan sebegini. BN akan janjikan mereka akan menang besar. Okey. Jadi tidak ada sebab spesifik menerusi hujah-hujah Zahid ni yang kita boleh lihat. Inilah sebabnya, saudara-saudari, kami bubar parlimen. Sebab pembangkang begini, pembangkang begitu. Tidak ada. Yang ada penipuan. Kononnya Barisan Nasional boleh bawa kestabilan dan kemakmuran. Kestabilan dan kemakmuran apa? Rakyat dah memilih pada PRU 14. Zahid dan saya ulang, Zahid lah bersama Najib lah bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan Azmin Ali untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Dan seterusnya, apabila dah ditubuhkan kerajaan baru, dia Zahid dan Najib yang mengucar kacirkan kestabilan untuk menumbangkan kerajaan yang diorang sendiri tubuhkan, dan seterusnya naikkan Ismail Sabri, dan kemudian diorang sendiri memecah belahkan perpaduan untuk menumbangkan kerajaan ini dengan menekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Kestabilan apa tu? Dan seterusnya tidak boleh beri jaminan, malah mengaku tidak 100% yakin BN boleh menang. Tidak tahu nak bekerjasama dengan parti apa selepas ni. Jadi tidak ada sebarang janji kestabilan yang dibawa oleh Zahid. Malah apa yang dibawa oleh Zahid adalah ketidaktentuan, ketidakpastian. Keadaan janji yang dibawa oleh Zahid ini adalah jauh lebih teruk daripada keadaan sebelum parlimen dibubarkan. Jadi timbul soal, mengapa tak tunggu beberapa bulan sahaja sebelum Julai 2023 untuk bubar parlimen? Setidak-tidaknya, mengapa tak tunggu selepas bulan Mac agar musim tengkujuh habis, nyawa rakyat tidak diperjudikan untuk bubar parlimen? Ya? Jadi Zahid berbohong kat situ saja. Berbohong. Itu yang tajuk saya. Cukup hebat cara Zahid ni berbohong. Kemudian Zahid beritahu, pernah Pakatan Rakyat berpecah menubuhkan Pakatan Harapan. Zahid, Pakatan Harapan dia berpecah, dia tubuhkan Pakatan Harapan pertama sekali disebabkan perkara-perkara yang lazim dalam politik, tetapi pencapaian Pakatan Rakyat dari 2008 hingga 2013 hingga 2014 konsisten meningkat. Barisan Nasional sebaik selepas PRU 14 dia berpecah paling teruk dalam sejarah tanah air. Dia ada banyak parti komponen. Dia menang, tak silap saya, 70 lebih kursi. Dia pecah parti-parti komponen, keluar sampai tinggal 40 lebih. Sampai tinggal 40 lebih. Kemudian parti yang berpecah yang duduk kat Sarawak tu, dia tak nak kembali kepada Barisan Nasional dan dia jadi makin kukuh di sana. Dalam sejarah tanah air, parti yang paling banyak berpecah adalah Barisan Nasional selepas PRU 14. Kemudian Zahid tuding cari, Bersatu ni semua serpihan dari UMNO. Parti yang ada ni semua serpihan dari UMNO. Situ semua serpihan dari UMNO. Seolah-olah parti lain yang bersalah. Hello Zahid, kalau nak salahkan orang UMNO yang mengkhianat. Buat apa nak salahkan parti lain? Parti lain ni, kalau mereka lihat orang UMNO dah nak keluar, dah bertekad nak keluar, jadi masa tu tak ada akta anti lompat parti dan sebagainya, mereka terimalah. Ramai yang terima, bukan Bersatu yang terima, ramai yang terima. Ya? Pokoknya jangan tuding cari kat orang lain. Orang kau yang mengkhianati parti sendiri. Itu menunjukkan kualiti UMNO. Ya? Orang kau ni dalam UMNO ni nampaknya hanya pentingkan kedudukan, pentingkan diri sendiri. Jadi jangan salahkan mereka. Kedua, jangan salahkan orang yang lari dari UMNO apabila melihat parti itu tidak ingin menjenamakan diri dia balik. Sebaliknya,
hendak terus dipimpin oleh kluster mahkamah. Siapa nak yakin dengan parti yang dipimpin oleh kluster mahkamah? Cuba lihat dalam senario pilihan raya umum ke-15 yang kita nak masuk ni. Semua parti dipimpin oleh orang yang tidak ada kes mahkamah, tidak ada jenayah. UMNO terbalik. Bukan hanya presiden dia terpalit dengan jenayah, ramai pemimpin dia ni terpalit dengan jenayah. Pertama kali dalam sejarah. Malah di dunia pun benda ni jarang berlaku. Masih mengagung-agungkan nama Najib yang terang-terang didapati bersalah, terbukti tanpa keraguan, apa-apa keraguan. Dan Zahid cuba meracuni minda rakyat dengan fakta palsu untuk tidak percaya kepada sistem kehakiman. Kemudian esok hari dia kata dia percaya kepada sistem kehakiman gara-gara 40 pertuduhan dia dilepaskan. Ya? Itulah Zahid temberang. Ya? Jadi sekarang ni Zahid pula dia kata ada putar belik, janji palsu, manifesto bukan kitab suci. Zahid, saya rasa anda perlu tumpukan beritahu akar umbi UMNO what is Barisan Nasional Manifesto sebelum anda serang orang lain. Dan buktikan kepada akar umbi satu perkara yang saya minta anda buktikan tetapi sehingga hari ini anda senyap. Dalam manifesto Barisan Nasional, sila letakkan kalau berani, kalau anak jantan, ya, akuan bersumpah yang ditandatangani oleh semua calon Barisan Nasional, no Anwar, no DAP selepas PRU 15. Baru cerita. Sebab anda menipu UMNO, anda menipu Barisan Nasional, anda menipu Istana. Kat UMNO kau beritahu no Anwar, no DAP. Kat Istana kau tulis surat sokong Anwar. Kau tipu Agong, kononnya semua Barisan Nasional sokong Anwar. Sampai MP-MP Barisan Nasional terkejut. Jadi fokus kat manifesto anda dulu, sebab sekarang ni orang nak tahu why did you dissolve parlimen atau tekan nak bubar parlimen. Yang kita lihat kau tengah menipu. Maknanya BN tidak ada apa-apa isu yang perlu atau boleh dibangkitkan untuk menentang pembangkang yang boleh meyakinkan rakyat pilihan raya ni memang perlu. Isu-isu cetek ni semuanya propaganda tahap longkang. Where is your manifesto? Adakah kau berani letak no Anwar, no DAP? Perhati sendiri rakyat lah. Inilah politik yang dibawa oleh Zaid Amidi. Buka mata lah akar umbi UMNO. Fikir-fikirkanlah apa yang korang akan dapat lepas PRU 15. Ya. Mana tahu esok bersaudara dengan DAP, ya. Okey. So fikirkanlah. Ini bukan nak serang siapa-siapa kat pembangkang. Ini cuma nak tunjukkan ke korang retorika bohong Zaid. Siapa yang bersekongkol dengan pihak-pihak dalam Bersatu dengan Azmin untuk runtuhkan kerajaan mandat rakyat? Zaid, Najib. Ya. So itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa, saudara-saudari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.